Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya tunggu komen. Share ramai-ramai ya, shadow ban yang tidak berkesudahan, dan juga sertai telegram saya, Reggie Jesse Ritaudin. Ada satu soalan bagus yang ditanya kepada saya. Very very nice. Reggie, what is the plan? Inilah soalan mudah dan paling bagus yang ditanya kepada saya. Dan saya nak tanya balik. Bukan kepada kerajaan. Kerajaan gagal, kerajaan ini itu kita semua dah tahu, kita semua dah setuju ya. Dia tidak tahu nak buat apa, dia tidak tahu nak run the country, dia pendendam apa, kita semua dah tahu. Tapi pembangkang, what is the plan? Dan sekarang ni bila kita cerita pembangkang, saya nak introduce satu istilah baru. Dia ada pembangkang rasmi dan pembangkang tak rasmi, sebab ada ramai MP yang sebenarnya ingin perubahan. So, kita tahulah pernah ada SD, maknanya ada ramai MP lah. Dia perdolak dalik apa semua, tapi ada ramai MP yang nak perubahan dan jumlahnya adalah majoriti cukup selesa. So, bila kita cerita pembangkang, kita ada pembangkang tak rasmi yang saya nak guna istilah pseudo pembangkang. Okay. So, pseudo pembangkang ini dia lebih besar daripada 74 kerusi Perikatan Nasional. Dia banyak kerusi, 120 lebih. Okay. So, what is the plan pseudo pembangkang ini? So, what is the plan? Sekarang ni, selepas satu kegagalan pengumuman yang disebabkan oleh 2-3 MP dalam bersatu, dan saya bukan cerita MP yang Isytihar Sokong Anwar tu, bukan. Dalang dia saya percaya dan difahamkan 2-3 MP dalam bersatu ni. So ada ramai juga Melayu yang dah ada fatigue, macam letih lesu. Now, kita boleh berretorika, oh, kita perlu kekal tenang, kita perlu bersatu demi Melayu, demi Islam, all that. Benda ni saya dah perjuangkan lama. Malah masa ada ramai di antara anda yang sekarang ni bersama kita semua bersekutu, pada satu ketika dulu anda pun sokong DAP ya. Masa PH berkuasa buat kali pertama selepas PRU 14, saya dari situ pun tak boleh terima sampai hari ni. So anyway, kita melaungkan Melayu Bersatu, but realitinya selepas kegagalan ini untuk membawa perubahan, walaupun saya percaya masih lebih 120 ni tetap tidak sokong kerajaan, tetapi saya tidak lihat akan berlaku satu pengumuman mengejut. Tidak lihat benda tu akan berlaku. So don't kid yourself. Jangan beri harapan palsu kepada diri anda. Dan anda perlu terima kenyataan bahawa laungkanlah beribu kali, perlu bersatu, perlu teguh, belum demi Melayu dan sebagainya, tapi ada juga segolongan Melayu dah fatigue. Mereka dah meluat dengan kerajaan, tapi mereka dah letih, lesu menunggu sesuatu berlaku. So bila dah ada fatigue, ada satu pecahan Melayu yang akan buat tidak indah. Bukan mereka sokong kerajaan, tapi mereka letih nak ambil tahu. Mereka lebih rela tunggu dan lihat. Yang saya dah sarankan dari awal lagi, tunggu dan lihat. Okey, so itu sedang berlaku.
You have to face the reality. You have to know what you are up against. Apa yang anda berdepan dengan. Anda berdepan sekarang dengan Melayu Islam yang bersatu di seluruh negara. Ya, memang ada yang sokong bla-bla PH tu, tapi peratus dia kecil, majoritinya dah bersatu padu. Tetapi dalam bersatu pun ada juga segolongan yang dah letih, lesu, tak bermaya sebab dah frust. So, satu kesilapan yang sebenarnya saya nak sebut awal-awal, tetapi oleh kerana pada ketika itu ada ura-ura akan berlaku satu kejutan, jadi saya tak nak hampakan sesiapa, jadi saya fokus sahaja kepada kemungkinan berlaku perubahan. So, sekarang saya bagi tahu satu yang tidak sebenarnya dibincangkan ialah what's the plan. Okey, ada orang kata kerajaan ni perlu ditumbangkan, perlu buat ni, perlu buat itu, tapi perancangan seterusnya apa? Perlu diceritakan. Sebabnya bukan hanya rakyat atau Melayu Islam perlu tahu, raja-raja pun perlu tahu. Ini kan jangan kata tak ada plan atau tidak diberitahu plan. Yang duk ada pun masih ada 2-3 MP tak puas hati yang gagalkan semua ni. Jadi macam mana nak yakinkan raja-raja Melayu bahawa kerajaan yang bakal terbentuk jika ada perubahan akan stabil, bawa kestabilan, sedangkan 2-3 MP ni dari bersatu ni buat kacau. Okey, so kalau kat situ pun ada masalah, seterusnya apakah rancangan seandainya kerajaan baru tertubuh? Apakah hala tuju? Apakah perubahan yang boleh dibawa? Apakah perbezaan yang boleh dibawa? Ada tak diceritakan kepada siapa? Tak ada. There is no plan. Setakat yang saya tahulah, sebab tidak diceritakan. So what's the plan? So saya kira sudah sampai masanya bukan hanya MP-MP perlu isytihar. Kalau tak berani isytihar, jangan anda dewa-dewakan MP ni. Jangan anda cerita, oh kita buat perjuangan menyatukan Melayu, harap-harap ada perubahan, percayalah tak lama lagi. Jangan buang masa semua itu, sebab anda berharap kepada sekumpulan MP yang langsung tidak ada sikap pejuang. Sebab masing-masing duk perhati, dia ni berani ke nak buat pengumuman, dia ni berani. Tak ada langsung sikap berjuang, tak ada. Depa nak jaga nak jaminan keselamatan diri, dan mereka tidak akan berganjak selagi depa tidak pasti seluruh kumpulan akan melakukan pengumuman. Jadi dari sudut itu, saya tak salahkan bersatu sahaja, saya juga salahkan UMNO. Dulu-dulu saya dah beritahu, kalau anda benar-benar tidak sokong, nyatakan, tak payah tunggu bersatu. Sebab bersatu pun dah sebab 2-3 orang tu dah 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi buat dulu. Why tunggu orang? Buat demi agama bangsa, bukan demi kepentingan sendiri, keselamatan sendiri. Ya? Kalau tidak boleh buat begitu, kita semua jangan duk dewa-dewakan mereka. Demi Melayu, demi agama, demi ini, demi itu. Ya? Sebab awak harapkan siapa? Awak harapkan mereka. Mereka sendiri bukan buat demi agama dan bangsa, mereka buat demi diri sendiri. So what are you talking about? Demi agama bangsa. Jangan dewa-dewakan mereka ni. Sebab bacul. Semua dah bacul. Dari dulu bacul. Kalau boleh buat, buat. Tak payah tunggu. So, buat yang tu, tetapi kemudian juga beritahu apakah hala tuju. Bagaimana boleh jamin kerajaan ini stabil? Kerajaan yang mungkin terbentuk selepas itu stabil. Apakah perbezaan yang dibawa? Kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Baru anda dapat menghidupkan semula semangat mereka yang dah letih lesu ni. Sebab there is no plan. Dan saya tak salahkan Agong.
buat pengumuman macam mana, sedangkan dalam bersatu ada gangguan. So kalau kerajaan terbaru terbentuk, mana nak jamin kestabilan? Sedangkan 74 kerusi mengharap kepada lebih ramai orang luar, berbanding 81 kerusi yang mengharap kepada kurang orang luar. Jadi mana nak jamin kestabilan kalau 81 kerusi yang mengharap kurang kepada orang luar, MP-MP luar pun dah hilang majoriti. Ini kan pula 74 kerusi yang lebih mengharap kepada MP-MP luar, tetapi dalam mereka sendiri duk gaduh. Jadi kalau yang 81 boleh tumbang, yang ni semestinya boleh tumbang. So apakah perbezaan yang anda bawa? What difference are you bringing to the table? Kena cerita. Lebih-lebih lagi sekarang, sebab kita lihat satu usaha demi agama bangsa dan negara macam digodam oleh 3 orang MP demi agenda entah apa mereka punya sendiri, ya, bersatu ni. So sekarang perlu jelaskan what is the plan. What is the plan? What difference? Apakah perbezaan yang anda akan bawa antara kita kalau beragama Islam? Ya, kita cerita demi Islam, demi agama bangsa, tetapi akhirnya kerajaan baru tetap kerajaan untuk masyarakat majmuk. So anda perlu cerita dari sudut kenegaraan, apakah perbezaan yang akan anda bawa kepada pentadbiran yang boleh menjamin ianya sesuatu yang lebih baik. What is the plan? Dan anda kena umumkan terus sekarang siapakah calon Perdana Menteri yang dipersetujui, kerana sememangnya ada. Tetapi sebab 2-3 ni mereka tak puas hati kot dengan yang dipilih sebagai calon. PAS dah setuju, UMNO pun tak ada hal, tapi nampaknya 2-3 ni ada hal. So umum terus. Mungkin UMNO boleh mulakan umum 20 MP contohnya dari Barisan Nasional boleh umum, kami dah setuju dia ni. Cerita penuh. Kalau tak boleh cerita, kalau takut nak bercerita, kita semua duk cerita agama bangsa dan ni, tapi mengharapkan kat mereka buat apa? Lebih baik kita tutup buku babak perubahan kerajaan ni, baru kalau anda laungkan agama bangsa dan negara, baru perjuangan itu betul. Kalau anda laungkan agama bangsa dan negara tapi berharap kepada MP ni, dah tak betul. Sebab mereka bacul, tuan. So saya nak tanya kepada MP-MP ni yang nak perubahan ni, what's the plan? Apakah perancangannya? Beritahu kat kita what's the plan, siapakah calon, dan buat pengumuman. Dan sampai hari ni saya tak dengar lagi ada undi percaya diusulkan. Kalau lepas parlimen bersidang tak ada undi percaya, percayalah kat saya, tutup buku babak nak berubah ni. Sebab andai kata esok ada can nak berubah pun, saya tidak yakin dengan kerajaan baru yang mungkin terbentuk. Saya tidak yakin mereka ni akan perjuangkan agama bangsa dan negara. So tutup buku. Sekarang ni perjuangan ni, saya dah pesan semalam, ubah kepada desak MP-MP ni. Jangan kacau kajian lagi. Desak MP-MP ni. So sebab itu saya kata semalam, betulkan landasan perjuangan itu. Ya. So tanya mereka, what's the plan? Adakah anda tahu what's the plan? I don't know what's the plan. Dengan ada maklumat ini, maklumat itu, sampai sekarang saya tak tahu what's the plan untuk pentadbiran seterusnya. Melayu Islam satu hal, negara satu lagi hal. Macam mana, apakah perbezaan, what is the something, the difference they're going to bring to the table. Cerita penuh, ya. So kita tunggulah. Saya rasa kita dah masuk Februari dah, parlimen nak bersidang pula. So dalam 2 minggu ke 3 minggu, 2 minggu lebih lah. Kalau mereka tak boleh nak buat apa-apa, tutup buku. Sebab esok lepas tu mereka tiba-tiba bulan April ke Mei ke parlimen bersidang seterusnya mereka nak buat, aku dah tak yakin dah. Kalau mereka nak bentuk kerajaan, saya takkan setuju. Saya lebih rela bagi tahu desak YDPA baru, jangan layan. Kalau esok lepas ni
Kan bajet diluluskan bulan Disember, mereka kata kerajaan tak betul macam-macam. Tapi ada tak mereka gunakan kesempatan itu untuk gagalkan bajet demi membawa perubahan bagi rakyat? Tak ada. Baru 2 bulan lepas je. So I think bagi kita yang berjuang ni, bagi anda semua yang berjuang ni, window of opportunity ni, jika anda nak berharapkan sesuatu, hanya 2 minggu lebih je. Kalau tak ada, tak adalah. Tutup buku. Dan campak terus harapan anda buat MP-MP ni, tetapi berjuang terus untuk agama dan bangsa, baru perjuangan itu betul. Kalau tidak, saya khawatir akan beri harapan palsu kepada semua. Termasuk saya lah. Tutup buku lah lepas 2-3 minggu ni. Kita bagi 3 minggu cukup lah. Ya? So be realistic. Minta MP-MP ni, tanya MP-MP ni, what's the plan? Siapa calon? Sekarang ni dah sampai masa, mereka ni dah buang masa semua orang, sampai masa kita tuntut siapa calon Perdana Menteri. Name him. Tak payah tunggu. UMNO tak payah tunggu bersatu tak payah tunggu pas. Umum je. Umum satu-satu. Kalau tak boleh, tutup buku lah. Tutup buku. Beri je laluan kat Anwar. Semua beri laluan. Buat apa ganggu mereka? Buat apa ganggu Zahid sebagai Presiden UMNO? Bersatu pun tak betul. Nak ganggu Zahid pula. Fikir ya? Perjuangan tu, landasan tu kena betul. Kena ikut perubahan zaman. Ya? Fikir. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam Kuasa Ketiga.